Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Digital Logic Circuit Presentation. Hari ini kita sambung selepas kita buat Boolean function, kita buat pula kind of map atau K-map dan combinational logic circuit. So, kenapa kita pakai K-map? Okay, K-map, kind of map. Kind of map compared to the algebraic method, K-map process is more orderly process requiring few steps. So basically kita nak simplify kan complex boolean function kita tu. Sebelum ni kita buat boolean function, kita gunakan boolean algebra dan kita try simplify. Tapi dia punya kerja tu banyak tedious. Okay, kadang tak jadi pun. So gunakan kind of map ni, kita akan make it the job will make the job more simple and more faster. Senang nak ingat. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya apa itu? K-map is a graphical representation of a truth table. Kita ada truth table, lepas tu kita boleh transfer daripada K-map. Can be used to minimize logic function lagi. Okay, basically dia uses logic agency this one lah. Okay, dia ada A prime, B prime ni kita sebenarnya sama dengan A. Punya boolean algebra raw. Itu banyak digunakan dalam K-map punya pendekatan. So digunakan ni banyak, jadi sebab tu boleh nampak simple. Tapi kita tak payah fikir pun. Dan okay, nanti kita tengok. Group adjacent cell to reduce. Kita akan groupkan adjacent cells to reduce the number of literals in the term. Number of literals ni maksudnya variables tu dalam satu terms. Kita A kali B kali C, itu ada tiga literals dalam satu terms. We can reduce that. Okay, dan seterusnya kita juga nak number of terms. Kan ada A campur B campur A darab B C campur B A B C campur A B C lagi campur A B C banyak-banyak tu. Itu adalah number of terms. Kita want to reduce that also. We can reduce that pakai of course algebra boleh, tapi K-map pun boleh buat juga dengan lebih berkesan. Okay, basically dalam kita punya contoh ni kita akan pakai sum of product. Sum of product kita akan mapkan satu dia punya yang mana truth lah. Kalau dia punya hasil tu equation tu satu, kita akan mapkan dia punya itu, dan kita buat dan kita teruskan pengiraan berdasarkan itu. Ada boleh juga berdasarkan product of sum. Tapi kita kurang discuss berkenaan product of sum ni, kita akan banyak gunakan sum of product. Okay, this is the contoh variable map, K-map. This one is for two variables. Kalau 3 variables kita boleh buat macam ni. Okay, 4 variables boleh buat macam tu. Okay, satu variable, kalau 2 variables kita buat macam ni lah. Ada satu variable di sini, satu variable di sana. Okay, lepas tu dia punya combination 01, 01. Kalau 3 variables, yang 2 variable berletak sini sama ada di salah satu paksi lah, paksi X ke paksi Y, kita letak 2 variables, another one kita letak satu variable saja. So, dan juga ada punya combination je. Ni 00, 01, 11. Dia punya combination ni saja yang pelik sikit, yang kena perhatikan combination ni. Di mana bahagian sini, kalau kita buat truth table, kita akan set dia punya decimalnya 1, 2, 0, kan start daripada 0, 1, 2, 3 macam tu. Tetapi kat sini 2 dengan 3 tu terbalik. Okey, 2 dengan 3. Ini adalah patutnya 3, yang ni patutnya 2. Dia terbalik. Dipanggil kat sini adalah susunan gray code sequence. So kena pakai yang tu. Begitu juga dengan kalau variable ada 4 variables, we need to arrange these 2 variables kat sini, 2 variables kat situ, and then dia punya susunan dekat bahagian sini, combination ni pun terbalik daripada truth table biasa. Okay, dia susunan. Ini kalau tak buat macam ni, dia tak jadilah kita punya K-map. Itu saja yang pelik dekat K-map ni. Okay, untuk boleh pakai K-map ni, dia ada beberapa rules lah nak kena follow. Satu, of course, kita pada truth table kita akan mapkan kita punya nilai-nilai tu. Yang mana truth tu kita letak dalam tu nilai 1 lah. Yang mana nilai 1 kita letak, kosong kita letak kat mana, mungkin kosong kat sini, mungkin kosong kat sini juga, contohnya lah kan. Okay,
Bila dah buat mapping nilai-nilai itu 1 dengan 0 tu, kita akan buatkan group untuk yang nombor 1 tu. Sebab kita pakai SOP, sum of product. Kita pakai SOP ni pendekatan. Kita akan groupkan yang satu tu. Kita pakai group yang satu. Dan apa jadi kat group tu, kalau macam ni kita buat cara ni tak betul. Maksudnya. Dia tak boleh, dalam group tu tak boleh ada kosong. Itu tak boleh ada kosong. So ini yang betulnya. Dia mesti semua satu nilai dalam satu group. Kemudian yang lain adalah kalau nak buat grouping tu tak boleh sengit. Dia kena buat horizontal atau vertical sahaja. Grouping. Okey. Kalau dia 4 segi boleh, 4 segi tepat tak apa. Okey. Tapi kalau dia menyengit tak boleh. Macam ni melintang macam ni tak boleh. Okey, group must contain 1, 2, 4 atau 8 atau lebih. Ikut turutan tu lah 2 kuasa n punya number of cells. Okey, number of cells. Dia boleh 1, macam ni ada 2, 2 okey. 3 tak boleh, 4 boleh. Tapi semua kena nilai 1 lah. Kalau 4 kan, 1, 1, 1, semua kena nilai 1, dia boleh buat as a one group. Okey, so syarat dia 1, 2, 4, 8 atau 16. Seterusnya, ini contoh yang lain, yang group 2. Ini tadilah. Ni group 3 tak betul. Ni group 5 dah lah ada kosong kan, ada 5 lagi pun 2 kali tak betul lah. Okey. Ada 5 1 tu. Tapi kalau ini semua nilai 1, ni boleh buat 2 kali 4 kan. 2 kali 4 8. Sepatutnya boleh. Tapi but now this one is kosong kat sini, so dia tak betul. So tak betul. This one betul okey, ada 4. Okay, another each group should be as large as possible. Okay, yang ini ikut boolean punya law, dia tak salah, tapi dia tak optimum. So kita kena buat dia besar. Dia cantumkan. Cantumkan dia. Okay, kena cantumkan dia supaya dia jadi besar. So yang belah kiri betul lah, belah kanan tak betul. Kemudian each cell containing a 1 must be in at least one group. Nombor 1 tu, mana sel tu mesti masuk dalam satu group lah. Dia tak boleh tiba-tiba satu, ada nombor 1 tinggal kan, tak masuk group, tak boleh. Dia semua nombor 1 tu, sel yang ada 1 tu kena count. So kena buat masuk dalam mana-mana group. Okay. Kemudian group may overlap. Ini dah tunjuk tadilah. Okay. Yang ni contoh dia overlap. Yang ini dia tak overlap. Dalam number, so number of the group pun jadi banyak kan kalau tak overlap. Dan overlap tu kalau contohnya dia boleh buat 1, 2 macam ni. Tapi ini pun tak berapa bagus. Kalau boleh dia lagi besar lagi baik kan tadi. Dengan rules yang sebelum ni lagi besar lagi baik. So biar besar. Walaupun perlu overlap. Biar dia besar. Tak apa. Itu yang terbaik kalau dia besar. Kalau kecil-kecil macam ni tak elok. Okay. Kemudian groups may wrap around the table. Inilah specialnya K-map ni, yang ni pelik sikit, dia boleh wrap around. Maksudnya kalau kat hujung ni kumpulan dia boleh sambung kat sebelah sana. Kumpulan dia. Kalau dekat atas pun sama. Dia boleh ataskan macam tu. Kalau penjuru macam ditunjukkan macam ni, ini tak best lah. Penjuru pun boleh, penjuru dengan penjuru kan. So ada 4 penjuru tu boleh jadi satu group. Contohnya lah. Okay, so seterusnya, there should be a few groups as possible, as long as this does not contradict any of the previous rule. So ini dah tunjuk tadi lah, ini tak best, ini yang best. Kalau boleh lagi sedikit lagi bagus lah, jangan buat banyak-banyak group. Dan sedikit dan juga besar, tadi kan kata besar sebab group tu nak kena besar, tapi tak boleh nombor ganjil lah. Misalnya 1, 2, 4 ahli dia, nombor bilangan cells. So inilah contohnya dia yang betul dengan yang salah. Yang kanan ni dia bukan salah besar, tapi dia tak optimum. Okay, dia boolean function dia betul, result dia pun tak salah. Dari segi result tu lah, dia punya output tu nanti kalau kita sambung-sambung dia punya logic circuit tu, dia tak salah, tapi tak optimum lah maksudnya.
So ini adalah contoh, kita teruskan dengan contoh rules dah habis dah. Contoh 3 variable map. Okay, kita boleh guna pakai kaedah ini atau kaedah sebelah kanan, mana-mana boleh. Okay, yang pastinya bahagian yang kita nak tunjuk sini ada punya combination lah. Cara tulis combination tu berbeza sedikit. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh sini lah. Okay, contoh pertama tu kita ada 2 terms, ada 3 variables. Pastikan ada 3 variables, kita punya map pun ada 3 variables. So kalau macam tu dia punya mapping tu untuk satu terms tu biasanya akan pergi, bukan biasa, akan pergi pada satu cells. Satu cell. Ini pun akan pergi pada satu cell. Perhatikan macam mana kita mapkan tu. Tahu maksudnya kalau yang nombor 1 ni, ini adalah 0, 0, 0, 0. So 0, 0, 0 kat mana? A0, B0, C0. Semua ada satu saja. So itu dia map kat situ lah. Okay. Yang seterusnya kawan sebelah dia A prime, B prime, C. A prime, B prime, C. So A0, B0, C1. So ada satu saja calon dia kat sini. Okay. So itu dah kita dah map kan. Bila dah map, kita boleh buat group. Seperti tunjukkan tu, bila buat group, kita perhatikan dia punya output. Macam mana nak pilih dia punya equation tu. Kita tengok apa yang tak berubah daripada group yang dibuat tu. Okay, kat sini kalau kita perhatikan A tak berubah. A semuanya adalah A0, A prime. What about the B? B pun tak berubah. B adalah B prime, nilai 0. C berubah. Sekejap dia 0, sekejap 1. So C tak boleh pakai. C tak boleh pakai. Yang boleh pakai adalah A prime dengan B prime. So A prime, B prime kita masukkan dalam equation. Okay, itu saja kaedah dia. Yang ni, yang sebelah kanan ni adalah, kalau dia besar sikit lah, ada 4 terms dan setiap satu terms tu ada 3 variables, ada 3 iterals. Okay, so bisa 3 iterals, 3 variables punya equation, maksudnya dia akan, satu terms tu akan map pada satu cells. So dia tunjukkan ini boleh carilah. Okay, satu cell saja. So perhatikan A semuanya adalah A prime, so A0. So bila kita dah map kan, kita dah buat group seperti yang ditunjukkan. So lepas tu kita nak buat equation dia. So perhatikan, tengok apa yang tak berubah. Kalau tengok kat sini sebab dia memanjang ke kanan kan, dia memanjang ke kanan tu, BC memang akan berubah-berubah lah. So BC tak boleh pakai. So what about dia yang bahagian A tu? Okay, bahagian A tu kita perhatikan ada satu saja nilai A. Bila ada satu saja nilai A, itulah nilai dia, A prime. So kita masukkan A prime dalam equation. So itulah dia punya hasil dia. So satu group akan menghasilkan satu terms dalam final equation. Okay. Ini contoh yang lain. Ini dia punya mapping, dia dah siap dah. Mapping dah siap. K-map dah siap, group dah siap. So output dia macam mana? So perhatikan apa yang tak berubah. A berubah. Sekejap 0, sekejap 1 dalam untuk group ni kan. Tak boleh pakai. Yang B0, B1 tak boleh pakai. C1 dengan C1. Oh, C1 boleh pakai. C hidup. So kita ambilkan C lah. C1. Okay, bukan C prime, C biasa. Okay, yang bahagian bawah ni pula. Okay, kita ada banyak lagi terms. Ada 1, 2, 3, 4, 6 terms. Daripada 6 terms ni, kita map. So, kita ada 3 variables dan 6 terms. Setiap satu variables tu, setiap satu terms tu akan map pada satu cell saja. Itu you boleh check nanti. Bila dah map, kita boleh buat group. Kita akan ada 2 group besar seperti yang tunjukkan. Daripada group besar tu, kita boleh keluarkan equation. So kita ada A prime, A tak berubah kan, A prime masuk kat sini. Lepas tu kita ada bahagian yang merah ni, kita ada yang tak berubah, A tak boleh pakai. C berubah, B tak berubah, B biasa. So kita masukkan B biasa dalam equation. So macam tu lah. So ini contoh yang kalau dia duduk kat ujung. Duduk kat ujung ni kita boleh combinekan group tu seolah-olah dia bulat macam tu so dia wrap, so dia jadi satu group. Satu group saja. So apa yang tak berubah kita boleh lihat kat situ lah. So A0, A1 berubah tak boleh pakai.
B ada 0, ada 1 pun tak boleh pakai. Yang ada pakai C prime. So C prime masuk. So jadilah macam tu. So daripada 4 terms, 3 variables, kita tinggal satu variable saja. Satu term. Tu mesti tu dia punya simplification lah. Nilai dia sama, hasil dia sama. Kalau kita buat circuit tu, punya tu ni sama. Okay, larger for variables kind of map. Ni tadi kita ada tiga variables, sekarang kita ada 4 variables. So, just buat saja satu lagi macam tu. Okay. So kita ada A, B dengan C, D kita combine. So the combination kita tuliskan kat situ. Ini contoh kalau kita ada 4 variables dan juga 7 terms. So kalau 4 variables, setiap satu terms tu ada 4 variables juga, maksudnya satu terms ni akan map pada satu cell saja. So you boleh check lah. Macam A, B, C, D. Ni akan tunjuk kat sini. Kat situ. So tak ada masalah yang tu Okay. Seterusnya daripada group, bila dah map kita akan buat group. Kita dapat group besar macam tu seperti yang tunjukkan. Okay. Group ada group bintang satu, group menegak satu. So tengok apa yang tak berubah untuk setiap group. Kita tengok group yang ini yang tak berubahnya, kalau melintang macam ni tentu je yang bahagian situ, maksudnya CD memang tak boleh pakai. Yang boleh pakai yang ni saja. So A, B lah. Kalau yang bahagian menegak ni, A, B memang tak boleh pakai, boleh pakai C, D saja. C biasa yang tak ada prime. Okay. So settle. So ini kalau dekat hujung, tadi tunjuk dah. Tunjuk dah kot. Okay, ini kalau dekat atas bawah, ini pun sama juga. Dia ada 4 variables, ada 8 terms. So 8 terms, setiap satu terms ada 4 variables. So satu terms tu map pada satu cells. But bila kita boleh simplify dia kan. Yang tak berubahnya adalah B. A berubah, A kosong. Yang atas bawah ni satu group Ni combine atas bawah. Okay, A berubah, CD tak boleh pakai sebab dia melintang macam tu kan. Yang boleh pakai B je. Itu pun B adalah B prime. So output dia adalah B prime. So tengok macam mana dia boleh reduce banyak macam tu Okay, ini satu lagi yang kita nak perhatikan adalah tadi kita map satu terms pada satu cells. But now we have ada yang ada 4 variables punya condition, 4 variables kan. Okay, map dia ada 4 variables. Kalau boolean expression dia ada 4 variables akan map pada satu cell. Tapi kalau ada 3 variables seperti yang tunjukkan dekat situ, dia akan pergi ke mana. So kita ada 3 variables dekat sini. Terms yang ini ada 3 variables. So A tak ada dalam term tersebut. So A kita boleh masukkan nilai A sama 0 dengan A sama 1. So maksudnya dia akan map pada dua area ni, dua cells ni. B, C, D tu dia akan map pada A, maksud A dua-dua boleh. Ni pun sama. Condition dia yang tetap B, C, D prime saja. Tetapi A mana-mana boleh. So dia map pada dua cells. So ini pun sama juga. Dia map pada dua cells. You boleh check nanti Okay, cell sudah dapat. Kita boleh map. dah masuk map dah siap dah. Kita boleh buat group. So daripada group atas bawah kita dah boleh join jadi B. Dia kalau kita perhatikan yang tak berubah tadi kita pernah tunjukkan B tak berubah kan, B prime tu kita masukkan B. Yang kiri kanan pun kita boleh join. Di case ni kita akan dapat yang tak berubahnya adalah D prime. So D prime masuk dalam equation. So simplify jadi macam tu. Okay. So macam mana dia boleh simplify dengan mudah berbanding kalau kita nak buat algebra, pakai algebra lambat sikit. Okey, ini adalah satu contoh nak tunjukkan satu solution tu dia bukan ada satu solution, bukan satu condition yang diberi itu. Solution dia bukan satu. Okey, kita tunjuk dia mapping ni daripada boolean expression ni kita boleh map yang sebelah kiri dan juga map sebelah kanan.
Dua-dua mapping ni sama. Okay, sebelah kanan dengan sebelah kiri mapping tu sama. Dia, maksudnya dia punya yang kita masukkan nilai satu semua sama. Cuma dia cara dia buat group berbeza. Okay, numbers of group sama. Number of group dia ada 1, 2, 3, 4. Belah kanan pun ada 4 juga. Belah kiri pun ada 4. Tapi yang belah kiri itu dia menegak, belah kanan tu melintang ni group. Okay, tapi number of group sama. Since number of group dia sama, jadi dan memang tak boleh optimum lagi group tu, tak boleh nak combine lagi, itulah paling best pun. Tapi dalam dua keadaan berbeza. Okay. So kita akan boleh dapat dua expression yang berbeza lah. Tapi dua-dua tu hasilnya sama dan juga dua-dua tu valid. Okay, valid. Jawapan tu valid. Mana-mana satu lah. Okay. Okay, ini example. Dia boleh tengokkan apa dia punya expression dia, betul ke tidak. Boleh tengok, boleh tenong. Okay, ya, ini contoh yang lain. Okay, ini contoh ni important juga. Ini adalah case mana kita ada contoh ada empat variables. Di sini variables dia ada 4. Tunjukkan kat sini ada 4 variables. Okay, combination output dia ni lah. Output dia open ke tak open kan. Tu dia kata kita panggil output, tapi dia panggil open sebab mungkin dia nak open sebab ini elevator kan, mungkin you want to open the door lah kan. So itu dia punya instruction dia. Kita cakaplah output lah biasa kan. So ada 4 variables M, F1, F2, F3. Biasa kalau 4 ni kita ada 16 combination lah. Ada 16 combination, tetapi dia tak pakai semua combination tu. Okay, kalau kita perhatikan dia punya result dekat sini, dia ada yang bahagian yang ada X. Okay, ada X kat situ. Ada berapa X. Kalau satu dengan kosong kita tahulah, satu tu mungkin dia nak open, kosong tu dia nak close. Okay, satu false, satu true. But X is apa? X is maksudnya dia tak kisah. Open boleh, close pun boleh. Okay, maksudnya true boleh, false pun boleh, dia tak kisah. So apa yang kita buat, kita just mapkan semua result tu ke dalam this K-map using this combination, 4 variables kan. 4 variables, so kita mapkan, and then sekarang kita cuma ada 1, 2, 3. Ada 3 je satu. Ada 3 je satu. Kita boleh buat just 3 group saja, kan. 3 group yang kecil. Tapi kalau group kecil, kita tahu dia punya kaedah sebelum ni, dia punya rules. One of the rules is kita kena buat the group as big as possible. So kalau kita tak buat macam tu, dia tak gunakan, tak mengoptimumkan. Okay. Dan kita perhatikan kalau kita pakai one cell saja, kita akan dapat 3 variables dalam satu terms tu. Banyaklah. Tapi kalau kita besarkan group, kita akan reduce the number of variables dalam satu terms. So lagi mudah, lagi simple. So itulah dia punya ceritanya. Kita dah map dan kita groupkan. Perhatikan yang X ni, sebab dia adalah tak kisah besar apa, dia true boleh, false pun boleh. Jadi kita boleh masuk dia dalam group. Contoh kat sini dia masukkan saja ada 3X dalam group dia. Mana-mana itulah kan, ada 3 dia masukkan 3 group. 3X dalam group dia. Sebab X tu dia tak kisah, dia open boleh, dia tak nak open pun boleh. Dia true boleh, false pun boleh. So kita buat macam tu, dan daripada mapping tu daripada grouping tu kita just buat dia punya keluarkan dia punya expression saja. Okey, tu punya result. Okey. Okey, so ini yang kita tunjukkan tadi tu. Syarat dia cover all ones with maximum grouping. Maksudnya one boleh kita cover dengan satu saja, tapi itu tak bagus lah. Macam kita cakap tadi, kalau kita ambil satu sel tu sebagai satu group tu, dia akan ada tiga terms dalam tiga variables dalam satu terms, jadi tak optimum. So kita kena buat as big as possible, and so that the satu terms tu akan jadi lebih simple. Kalau boleh satu variable saja dalam satu term.
Jadi mudah lah kan kita nak buat combination tu nanti bila nak buat circuit dan sebagainya. Okey, itu dia punya syarat je lah. Okay, example. Map the following SOP expression on a Karnaugh map. Okay, boleh fikir. Okay. Okay, example. Another example is map the following SOP expression on a Karnaugh map. So, buatlah expression tu cuba. Okay. What is the resulting minimum SOP expression for this? So this is example for product of sum. Until now kita dah buat semua sum of product punya expression. Tapi kalau kita kena product of sum, dia terbalik sikit. So in case diberi soalan seperti yang tunjukkan di sini, kita map the following POS expression of Karnaugh map. The punya solution, the expression is evaluated as below, and 0 is placed on the 4 variable Karnaugh map for each sum terms in the expression. So this is another exercise from partial question maybe. Question is deduce the Boolean expression for output f in terms of input variables a, b and c for the logic circuit of figure Q4a. Obtain the simplified expression of f using K-map method. So you keluarkan dulu expression f, Boolean expression for f, and then simplify. So simplify. So ini partial question. Boleh cuba. So this is another example from partial question. Dia cakap figure Q4a shows a logic circuit which has 3 inputs A, B, C and 2 outputs X and Y. So keluarkan, obtain the simplified sum of product logic expression for output X and Y. Implement the full logic circuit only using only active high outputs to 3 to 8 decoder. This one number 2 will be the will be discussed in the next topic under this chapter also. For the number 1, kau perhatikan dekat situ dia kata obtain the simplified. Maksudnya kita kena keluarkan X dengan Y ni as Boolean expression. Biasanya tak simplified. Lepas tu kita kena simplify kan. We need to simplify it maybe using K-map. You can use K-map. Dia tak cakap using apa, tapi K-map may be the best way lah to do. And then after that, we want to do the number 2 using the result. Okay, pakai mana nombor 2 tu pakai what they call a decoder, 3 to 8 decoder. Nantilah kita discuss pada the next topic insyaAllah. Okay, itu saja untuk kali ini K-map dan cerita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.